الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya kita sama-sama diberi kesempatan, masa, peluang dan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sambung kembali tuan-puan pengajian kita, iaitu masih lagi dalam pendetailan rukun sembahyang, komponen yang kedua yang terpenting di dalam sistem sembahyang. Jadi sistem sembahyang ni tuan-puan, dia terbentuk 3 komponen penting, tak campur dengan 2 komponen sunat. Jadi 3 ni kena jaga. Pertama ialah syarat sah, dipanggil peraturan sebelum menghadap Allah Ta'ala. Kita dalam kitab kita ni ada 6, kita jaga. Kalau kita tak jaga 6 ni, dia panggil perbuatan kita tu tidak diterima oleh Allah, tidak sah walaupun kita teruskan. Yang kedua pula, komponen kedua dia panggil juzuk sembahyang. Komponen kedua kita masuk dia punya juzuk sembahyang, itu dipanggil bahasa akademik dia panggil rukun. Rukun sembahyang tu sebenarnya merujuk kepada juzuk sembahyang. Juzuk ni apa dia? Sebahagian daripada sembahyang, bukan diri lagi. Jadi kita duk bincang ni juzuk, nak lengkapkan juzuk, nak sempurnakan juzuk supaya terbentuknya diri sembahyang. Jadi protokol sembahyang kita tu dia lengkap dan sempurna. Jadi sebab tu kita bincang komponen kedua dia panggil rukun sembahyang ni. Satu persatu rukun itu cara untuk kita implement dia, cara kita nak buat satu persatu. Baik, kita bincang baru rukun yang pertama, iaitu juzuk yang pertama, niat. Jadi bagaimana cara ataupun tata cara niat yang sempurna supaya kita niat betul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan ada niat saja, tidak. Kita nak ada dan sempurna. Kalau ada tak sempurna piawaian dia, tak sempurna syarat, maka seolah-olah tidak ada. Di sisi Allah Taala anggap benda tu kita tak buat. Kita panggil kita buat perkara ataupun perbuatan sembahyang, tapi kita tidak mendirikan sembahyang. Baik, kita sambung hari ni. Sebelum nak sambung rukun yang kedua, kita nak bincang juzuk yang kedua. Juzuk yang kedua ni perbuatan yang nama dia ialah berdiri. Macam mana cara nak berdiri ketika kita menghadap? Dia ada wajib, ada sunat. Baru kita tahu tuan-puan, jarak buka kaki. Dia menghadap Tuhan ni, dia ada dia punya tata cara yang ketat. Jangan buka lebih daripada had yang diperuntukkan. Macam kita nak menghadap raja jugalah tuan-puan. Dia ada, kita dah belajar, kita orang panggil apa, raptai dulu, bukan ikut dam saja. Kita nak kangkam tu, nak buka kaki tu sekadar mana yang diperuntukkan. Ada buka yang makruh, ada buka yang dianjurkan, yang disunatkan. Tu kita akan bincang malam ni, combinekan dengan sunat. Kita nak bincang malam ni hak wajib, tapi dalam masa sama kita campurkan dengan sunat. Nak buka macam mana pun sah, kira sah saja, tapi yang terbaiknya kita nak tahu buka macam mana. Baik. Okay, sebelum tu kita habiskan dulu, kita ulang sikit saja lagi, iaitu tata cara niat. Dia ada 3 dalam kitab kita ini. Kalau dalam kitab besar dia ada 4 lah. Yang ketiga itu iaitu huruf ta.
ba dan ta. Jadi tata cara niat ni dia berdasarkan jenis sembahyang, dia tak sama. Kalau sembahyang wajib, cara niat dia kena ada 3 juzuk niat. Kalau sembahyang tu maghrib, sembahyang tu isyak, tata cara yang kita kena lintas dalam hati kita mesti ada 3 item wajib dan 3 item sunat. Mana dia 3 item wajib? Aku sembahyang. Tu item pertama, wajib kena telitah aku sembahyang. Yang kedua, item kedua, fardu. Kena ada fardu. Tak boleh nak kata aku sembahyang maghrib terskip ataupun termiss fardu. Tidak sah. Kenapa? Tak cukup juzuk niat. Niat tu pula dia ada juzuk dia pula. Satu persatu rukun kita bincang, ada juzuk dia. Ada cara dia untuk kita buat. Kalau sembahyang wajib 3. Pertama, aku sembahyang. Juzuk yang kedua ataupun item yang kedua, fardu. Item ketiga ialah nama sembahyang. Apa dia? Maghrib atau isyak. 3 item lagi sunat. Untuk dapat pahala sunat, ini cara kita nak improve. Supaya bukan wajib saja pahala kita dapat. Nak tambah juga pahala sunat. Supaya ada nilai tambah dalam ibadat kita. 3 item lagi apa dia? Bilangan rakaat tu sunat. Kalau sembahyang isyak sekejap lagi, aku sembahyang fardu isyak 3 wajib. Tambah sunat 4 rakaat sunat. Tu item keempat. Item kelima tunai. Dan item keenam ialah lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Cukup ke-6 itu kita akan dapat 3 yang sunat dan 3 markah yang wajib. Baik, kalau yang kedua pula tuan-tuan, jenis sembahyang itu sunat, kita dah bincang. Jenis sembahyang sunat dia kena ada 2 item wajib, selebihnya tu sunat. Tengok sunat yang mempunyai punya waktu ataupun sunat yang punya sebab sama. Sunat punya waktu, sunat punya sebab sama, 2 yang wajib. Tapi kita sebut biasanya tuan-tuan kita buat full lah. Cuma kita nak tahu dari sudut benda yang kita duk buat selama ni mana yang wajib, mana yang sunat. Kenapa nak tahu? Pertamanya, kita buat kalaulah tertinggal yang sunat, okey, sah. Yang keduanya, kenapa nak tahu? Untuk dari segi nilai pahala yang kita dapat. Nilai pahala yang kita dapat tak sama. Ada yang wajib, ada yang sunat. Dan syarat yang Allah peruntukkan untuk dapat nilai pahala sunat, mesti kita tahu itu sunat. Kalau tak tahu dan tak niat tuan-tuan, memang tak dapat pahala. Baik. Apa sunat 2 item wajib? Pertama ialah aku sembahyang. Item yang keduanya ialah nama sembahyang tu. Sunat tak wajib sebut. Sunat sebut. Usalli sunnatal. Contoh kita ambil sunat qabliyah isyak ataupun sunat ba'diyah isyak. Yang wajib sebutnya ialah usalli dengan ba'diyatul isyak, itu wajib sebut. Tak boleh kita kata usalli sunnatal isyak saja ataupun usalli sunnatah saja. Tak sebut isyak, tak sebut qabliyah, tak boleh. Qabliyah kena sebut ataupun ba'diyah kena sebut. Melainkan sembahyang itu tidak ada ba'diyah. Tak sebut pun tak apa. Contoh subuh, dia tidak ada ba'diyah. Tak sebut qabliyah pun sah. Asar tidak ada ba'diyah, tak sebut ba'diyah, tak sebut qabliyah pun sah. Cuma sunat sebut qabliyah. Usalli sunnatal asri sah. Kita dah ada usalli, dah ada asri. Sunnata itu sunat. Settle. Baik, malam ni pula sambung yang ketiga. Kalau jenis sembahyang sunat itu tidak mempunyai waktu, tidak mempunyai sebab, syarat dia tuan-tuan hanya 1 item yang wajib. Satu je item wajib. Apa dia? Usalli. Tak perlu sunnata, tak perlu nama dia. Cuma sunatlah sebut sunnata, sunat sebut nama dia. Apa dia? Nama sembahyang yang tidak ada waktu, yang tidak ada sebab, nama dia lah mutlaq. Sunat mutlaq. Apa makna mutlaq? Mutlaq ni bebas. Sembahyang yang tidak ada sebab dan tidak ada waktu, itu makna mutlaq. Tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan sebab tertentu. Sembahyanglah bila-bila masa pun sah. Sembahyang lepas isyak, sembahyang belum lepas maghrib. Jangan sembahyang dalam waktu haram sahaja.
Sembahyang sunat mutlak tak boleh sembahyang lepas isyak, lepas asar, tak boleh sembahyang lepas subuh. Kenapa? Kerana dia sembahyang yang tidak punya waktu dan tidak punya sebab, tidak boleh diletakkan di dalam waktu haram. Waktu haram ini hanya boleh sembahyang dan waktu dia saja. Sembahyang punya waktu boleh sembahyang dalam waktu tahrim, asalkan waktu dia. Sembahyang mempunyai sebab, kalau dapat sebab kebetulan, sebab yang kita dapat selepas daripada asar ataupun selepas daripada subuh, boleh. Tapi tengok juga, ini detail akan datang. Dia tengok sebab tu pula, detail yang ni. Sebab tu ada dua, ada sebab dulu, ada sebab lambat. Maksud sebab dulu tu, kena dapat sebab baru solat. Contoh gerhana, tak boleh solat selagi tak gerhana. Tu dia panggil sebab terdahulu. Sebab dah pastikan ada sebab baru solat, gerhana. Maka jenis sebab inilah tuan-puan boleh disolat selepas daripada asar. Kebetulan gerhana matahari selepas asar, boleh tak sembahyang gerhana lepas asar? Boleh. Kenapa? Kerana sebab itu sebab yang awal baru solat. Tapi ada sebab yang kena solat dulu baru dapat sebab. Ini haram sembahyang lepas asar, tak sah. Itu kita kata tadi, dia detail. Sembahyang punya sebab ini, ada sebab yang boleh letak waktu tahrim, ada sebab yang tidak sah sembahyang waktu tahrim. Mana contoh tuan-puan tak sah waktu tahrim? Sebab kena solat dulu baru dapat sebab, ini tak boleh sembahyang waktu tahrim. Contoh tuan-puan solat hajat. Hajat bukan waktu, sebab tu boleh dibuat bila-bila. Lepas maghrib boleh buat, lepas isyak boleh buat, tahajud pun boleh buat, masa tahajud boleh buat, lepas subuh boleh buat. Maksud lepas subuh ni, habiskan dulu dia punya waktu tahrim. Lepas duha lah, senang. Lepas duha boleh buat. Tapi dia tidak boleh dibuat selepas waktu tahrim. Kenapa? Kerana solat yang mempunyai sebab, tapi sebab dia itu berada di belakang daripada solat. Kena solat dulu baru dapat sebab. Maka tak boleh. Ini kategori sembahyang yang tak boleh disebut solat selepas tahrim. Akan datang kita akan senarai tuan-puan untuk lebih spesifik. Jadi hari ni tak masuk topik lagi. Kita akan senarai jenis sembahyang yang tak boleh disolat selepas waktu tahrim. Maksudnya tak boleh solat dalam waktu tahrim, selepas asar, lepas maghrib, lepas subuh. Cuma malam ni ringkasnya kita cerita yang tak boleh sembahyang dalam waktu tahrim tuan-puan, iaitu sembahyang yang tidak mempunyai sebab, tidak punya waktu. Nama dia ialah sembahyang sunat mutlak. Ini kita nak bincang malam ni. Ada satu lagi yang tak bolehnya ialah yang mempunyai sebab, tak boleh juga. Tapi sebab kita kena tengok. Sebab itu dia datang selepas solat. Kena solat dulu baru dapat sebab. Tak boleh buat dalam waktu tahrim. Itu peruntukan, memang peraturan begitu. Mana contoh? Sembahyang sunat hajat. Hajat ni tuan-puan, kena solat dulu baru ada sebab. Sebab apa? Sebab doa. Kenapa kita solat hajat? Nak doa di belakang. Usalli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Sajaku sembahyang sunat hajat 2 rakaat ke Allah Ta'ala. Hajat apa? Hajat dunia ataupun hajat akhirat. Di mana kita nak hajat? Sebab dia? Sebab dia doa. Selepas daripada salam, Assalamualaikum warahmatullahi, kita pun berdoa. Itu dia panggil sebab berada selepas daripada solat. Tidak dibenarkan sembahyang dalam waktu tahrim. Haram. Lagi tidak sah. Contoh yang kedua tuan-puan, sebab datang selepas solat, iaitu musafir. Sebab itu jangan sembahyang musafir selepas daripada waktu asar. Mana contoh dia? Contohnya kita nak musafir, kebetulan lepas waktu asar. Musafir ni tuan-puan, dia sunat kita nak musafir, sunat kita mendirikan solat sunat sekurang-kurang 2 rakaat. Bila? Musafir dulu atau belum? Belum. Lepas musafir, lepas sembahyang sunat terus musafir. Itu dia panggil sebab musafir berada selepas sembahyang. Tak dibenarkan sembahyang selepas ataupun dalam waktu tahrim. Ni pun kita akan belajar detail musafir ni. Waktu tahrim di sekejap saja.
Hanya paling sekejap ialah waktu tahrim ketika matahari tegak. Itu sangat sekejap, hanya beberapa saat sahaja kata ulama. Waktu tahrim ni tuan-puan, detail ada 4, asasnya ada 3. Pertama, yang 3 ni tuan-puan, pertama selepas waktu asar. Maksudnya selepas dia sembahyang asar dia, bagi diri dia. Selagi diri dia tak sembahyang, tak tahrim lah bagi diri dia. Ni bukan tahrim umum, tahrim diri dia. Dia sembahyang lewat asar, tak tahrim lagi. Pukul 6 baru dia sembahyang. Mula pukul 6 sampai maghrib, itu waktu tahrim bagi diri dia. Yang kedua, subuh. Subuh dia tak panjang. Subuh ni, mula dia sembahyang subuh sampai bila? Sampai naik matahari, isyraq. Naik matahari saja habis waktu tahrim. Dia mula masuk waktu isyraq ataupun waktu duha. Kita akan belajar juga akan datang beza isyraq dan duha dalam mazhab Syafi'i. Dia khilaf mazhab. Tak ada masalah. Boleh dah sunat mutlak. Dah boleh. Dia pendek saja. Subuh isyraq je, naik je matahari sikit matahari. Dia tak perlu naik banyak. Tak perlu sampai bulatan matahari, tak perlu. Dia tak macam maghrib. Maghrib kena tenggelam semua baru masuk maghrib. Tenggelam semua. Kalau kita tengok, kita kutu di ufuk lah tuan-tuan, kita di tempat kita ni kan tak nampak matahari jatuh. Contohlah kita berada tempat yang memang real nampak matahari jatuh. Kita duduk perhati, duduk tunggu ni, matahari jatuh pelan. Tak maghrib. Separuh matahari, 1/2 bulatan matahari baru jatuh, belum maghrib. Dia kena jatuh sekalian matahari baru maghrib. Adapun subuh lain. Habis subuh ataupun masuknya isyraq, sedikit sahaja dia muncul, mentari muncul, cahaya dia muncul dah, walaupun tak habis lagi dia naik, sudah habis waktu subuh, dah masuk isyraq. Dia beza dengan maghrib dan subuh. Habis. Yang ketiganya tuan-puan, ketika matahari berada di puncak langit, di center. Orang tua kata apa? Orang tua kita dan kitab lama, dia kata ketika matahari berada tegak di atas kepala. Itu makna matahari center. Matahari center ni tuan-puan sangat sekejap kata ulama falak. Untuk dia condong sebelah matahari jatuh, sangat sekejap. Ketika tu kalau kebetulan kita takbir Allahu Akbar, beberapa saat takbir kita kebetulan belum gelicir, maka tidak sah. Kerana itu dipanggil waktu yang diharamkan takbir. Dalam ulama falak kata hanya beberapa saat, tak sampai 1 minit pun. Dia sekejap sangat. Kemudian dia condong terus. Condong tu dah masuk zuhur. Jadi ketika dia center tu belum zuhur, condong sikit terus zuhur. Dah zuhur dah boleh takbir dah. Baik center. Jadi sembahyang musafir tak boleh sembahyang lepas asar, lepas subuh, ataupun ketika matahari duduk tegak atas kepala. Kenapa? Kerana memang peraturan, kalau sebab selepas sembahyang tak boleh. Kadang datang kita belajar bab sunat musafir tu, barulah kita boleh amal. Kadang-kadang untuk faham apabila sunat sembahyang musafir, dia dua kekeliruan. Pertama, dia faham sunat musafir ni, ingat sunat dalam musafir. Kena musafir dulu baru sembahyang tengah jalan, kan? Itu sunat dalam musafir lain. Sembahyang sunat dalam musafir ketika di atas kenderaan, dia boleh sembahyang sunat. Ataupun berhenti di RNR. Ada qauli dhaif yang mengatakan sembahyang RNR, sembahyang dihentian. Janganlah niat usolli sunnatal RNR. Ada dalam kitab Wisyaul Afrah. Ini qaul dhaif. Kalau kita biasa tak sebut. Sunat sembahyang setiap perhentian. Tapi qaul muktamad kata bukan sunat perhentian, tak boleh niat sunat perhentian. Sunat mutlak. Sunat mutlak memang tak ceritalah mana-mana pun. Cuma nak cerita sunat sampai di perhentian, sembahyang sunat. Nak sembahyang sunat apa? Sunat mutlak. Ada qada yang kata sunat perhentian lah. Muktamad kata bukan sunat perhentian, berhenti tu sunat sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang sunat mutlak. Dalil mana? Nabi hijrah, Nabi Isra. Setiap RNR Nabi berhenti,
Nabi Jibril minta supaya Nabi sembahyang 2 rakaat. Maka sunnah itulah ulama istinbat ada sunat perhentian. Baik, bukan sunat dalam musafir, tapi sunat sebelum musafir. Satu kekeliruan dia. Kekeliruan dia yang kedua, kalau dia faham ada sunat sebelum musafir, tapi yang dia faham ialah musafir tempat jauh. Kalau nak pergi Mekah, semayamlah dia. Nak pergi Mekah ni tuan-puan, punya gramnya dia, sambutan nak pergi Mekah, satunya dia akan azan. Siap booking untuk bila sebulan. Kenapa booking awal ni? Saya nak pergi Mekah bulan depan. Kenapa? Tok Bilal tanya. Datang azan lah. Tok Bilal buat apa lagi? Datang azan rumah saya. Bila azan ni? Bukan azan maghrib. Ketika saya nak turun, bila azan? Dia faham azan ni tuan-puan, sunat azan ketika nak pergi Mekah saja. Yang kedua, dia faham apa? Dia faham sunat musafir untuk musafir jauh saja. Kalau musafir nak pergi Mekah, nak pergi di Paris, nak pergi di mana-mana tempat jauh, dia sembahyang sunat. Tapi kalau nak pergi pasar, tak sembahyang sunat. Kenapa? Pahaman dia pergi jauh saja. Sebenarnya tuan-puan, sembahyang sunat, kita beritahu yang rekah dulu. Sebenarnya azan dengan sembahyang sunat musafir sama dua-dua ni. Sunat ketika kita nak musafir, pertamanya sembahyang sunat musafir. Yang kedua, sunat azan. Dua-dua ni sunat. Bukan azan nak sembahyang, azan nak musafir. Musafir ke tempat mana? Disebut dalam kitab Mantala'ul Badrain, disebut dalam kitab Wisyahul Afrah, iaitu tempat yang kita nak pergi tak syarat 2 marhalah. Tak syarat jauh 2 marhalah, tak. Itu untuk jamak qasar. Adapun di sunat azan, hanya syarat tempat kita pergi itu ukurannya suara. Ukuran dia suara. Suara kita kalau azan dengan normal, maksud normal ni azan tanpa menggunakan alat ni, mic tanpa menggunakan mikrofon, kita guna suara sebenar kita. Dan ada lagi syarat dia, ketika angin, iklim kita ni angin bertiup sederhana, bukan angin bertiup laju. Kalau laju dia boleh buat suara kita lagi laju. Suara yang biasa, azam dia, suasana iklim pun biasa, bukan melaju, bukan angin banyak laju sangat, biasa saja udara. Dia azan di rumah dia, tempat yang dia nak pergi tak dengar azan. Sunat sembahyang, sunat musafir dan sunat dia azan. Contohlah tuan-puan, kita nak keluar ni ke Pekan jauh sangat. Kita nak keluar depan tu saja, depan tu pun jauh. Nak keluar rumah jiran. Jiran mana? 5 biji rumah. Anggaran kita tak perlu yakin kena test, yakin kena eksperimen. So anak kita apa belon azan, abah nak pergi dengar tu. Tu tak payah, dia anggaran saja. Maksud andai kita, kalau kita azan guna suara sebenar, boleh dengar tak 5 biji rumah? Boleh? Tak sunat. Nak pergi ke 5 biji rumah tak sunat azan. Kenapa? Tak dapat piayawan yang telah ditetapkan oleh syarak. Dia tak dobit dari sudut kilometer, dari sudut tak. Dia dobit dari sudut catatan dia, piayawan dia dari sudut suara azan. Maka contohlah rumah yang ke-7, ke-10 biji, rumah yang ke-10 jiran, tak dengar azan kita. Kalau dengar sayuk-sayuk, tak sunat. Dia anggap dengar. Tapi tak dengar langsung. Sunat nak pergi rumah jiran kita. Jiran jalan sebelah dengar tak? Tak dengar azan pun. Maka sunat kita sembahyang sunat dan azan. Kalau nak ikut sunnahnya, kena buat macam tu lah. Cuba buat sekali. Orang cakap apa? Ya tutup lebay ni dah. Tujuan dia tu ada penting juga tak? Kalau tujuan dia nak pergi ke rumah jiran tu, tawak. Okey. Betul. Jadi tujuan dia panggil ada 2 istilah. Datuk tanya ni ada 2 istilah. Ada musafir, dia panggil musafir ni musafir harus, musafir sunat, musafir wajib, musafir haram. Ulang sekali lagi, musafir ni dia punya travel kita tu, perjalanan kita, walaupun jalan kaki ke naik kenderaan, dia ada 5. Ada musafir yang wajib.
Contoh dia tuan-puan, wajib ni untuk apa? Dia nak bayar hutang. Kawan dia duduk KL, dia duduk Selangor. Wajib itu perjalanan, direkodkan catatan wajib. Contoh yang kedua, dia nak pergi belajar ilmu. Ilmu wajib? Ya. Ilmu berkaitan dengan akidah, wajib. Ilmu berkaitan dengan ibadat, wajib. Ilmu berkaitan dengan tasawuf, wajib. Maka dapat pahala wajib. Travel itu travel wajib. Yang kedua, travel sunat. Setiap perjalanan dia tu tuan-puan direkodkan, direkod sepanjang perjalanan dia. Rekod apa? Rekod sunat. Allah akan catat sunat. Ini keadilan dan ketelusan perkiraan amal Allah Ta'ala. Ni Allah Ta'ala ni tuan-puan, dia punya cara semak tak semak dia kira tak akan terlepas walaupun satu saat. Kalau benda baik kita buat, satu saat pun dia akan bayar. Dia tak ada sistem kira. Kita ni mudah-mudah, tak apa setengah jam OT, kira sejam je. Kita OT sejam setengah, dia potong setengah jam. Sejam je dia bayar. Kenapa? Kerana dia kata buat setengah jam tak cukup sejam. Tapi kalau kita ada kesalahan, memang dia tak bayar pun. Allah sama juga. Allah Ta'ala tuan-puan semayan, tepat salah dia tak bayar. Siapa sebut salah nak bayar apa? Dia kata dah lah buat salah, nak suruh aku bayar pula, nak suruh aku bagi pahala pula. Tak kena. Allah Ta'ala tak akan bagi pahala tempat yang kita buat kesalahan, bahkan bagi dosa pula. Mana contoh travel sunat? Contoh kita nak ziarah. Sebab tu tuan-puan, kalau kita nak travel sama anak kita, nak travel sama kawan kita, niat betul-betul baru dapat pahala. Tak niat tak ada pahala lah. Tak ada niat tiba-tiba nak claim pahala, mana boleh. Di akhirat claim pahala. Ya Allah, aku duk travel hari-hari, mana pahala? Tak ada pun. Mu niat dah. Niat apa? Tak niat aku nak bagi apa? Travel kerana aku. Tu niat kerana. Kalau nak spesifik tuan-puan, sahaja, kita kan kena ada sahaja. Sahaja aku travel. Buat Inggeris pula. Sahaja aku musafir kerana Allah. Makna apa kerana Allah? Kerana sunat. Tu kalau nak lebih detail lagi, aku musafir sunat kerana Allah. Lagi dia. Sebab apa? Sebab dia nak ziarah anak dia, sunat. Nak ziarah kawan-kawan dia, sunat. Ziarah saudara mara dia, sunat. Bahkan dia ada pula dia punya standard pahala tak sama. Paling besar dia panggil afdal. Paling afdal siapa? Iaitu ziarah orang yang paling hampir keturunan dengan kita. Kalau anak, yang paling besar pahala dia ziarah ialah ibu dan bapa dia. Tidak ada challenge. Tak boleh tanding dengan ziarah orang lain. Yang kedua, dia tengok keturunan yang kedua, paling rapat yang kedua selepas bapa siapa yang paling hampir keturunan. Boleh turun pada adik-beradik dia. Tak bapa saudara lagi. Selepas adik habis layer bapa adik-beradik dia, barulah turun naik pada bapa saudara dia. Itu dia punya afdal dia. Dia tak sama. Bukan sunat saja. Kalau kawan kita, kawan ni pula kawan rapat, dia pahala beza dengan kawan biasa. Lagi rapat lagi afdal. Sebab apa? Sebab tujuan dia ialah sistem ukhuwah. Jalinan ukhuwah itu dalam Islam afdal. Dan medium untuk ukhuwah ni banyak Allah sediakan. Antaranya ialah ziarah biasa, ziarah hari raya. Tu media-media Allah sediakan. Dan salah satu media khusus ialah perniagaan. Ulama ajar niat perniagaan lebih daripada 7 dalam kitab muamalah. Niat berniaga. Antaranya disebut oleh para ulama, salah satu medium jalinan ukhuwah yang Allah sediakan bagi orang yang berniaga. Sebab tu dia meniaga tuan-puan, dia akan kenal orang baru untuk jalinkan ukhuwah. Tapi orang tak tahu tuan-puan, tak dapat pahala apa. Dapat untung je. Kita nak untung dan pahala tu. Baik. Yang ketiga harus biar kita nak jemak, kita nak terus yang Datuk tanya tadi. Yang ketiga ialah haram. Haram dengan makruh tak sempat masa, lain kali haram. Kalau tujuan dia musafir, tujuan dia ialah tujuan yang haram. Tujuan yang haram dipanggil apa? Dia panggil safar maksiat. Safar maksiatnya ada dua pula. Ada maksiat fi safar, ada maksiat bis safar. Maksudnya ada maksiat tujuan dia travel itu awal lagi tujuan dia adalah maksiat. Macam Datuk kata untuk membawal. Nak pergi jiran kenapa? Tak ada kerja, tak boleh duduk, tak membawal. Demam. Dia tak boleh bercakap. Kalau tak keluar perkataan, tak boleh duduk. Demam. Daripada demam biar aku pergi. Gimana? Pergi cari kawan.
Jumpa kawan nak keluar ni. Keluar tu jadi membawa tu. Jadi apa? Mengumpat tu. Tujuan dia apa? Tujuan nak pergi sembah-sembah. Dia ada tujuan, mana ada tak ada tujuan. Kalau tak ada tujuan tu haruhlah. Saja-saja nak pergi melawat, nak pergi seronok-seronok, atau haruhlah. Pergi melancun, harus. Pergi melancun tu tak ada pahala sunat, harus je. Tapi kalau dia niat melancun untuk melihat keindahan Allah, sunat. Betul orang nak travel, nak melancun luar negara tuan-tuan, kena betulkan niat dia. Ketidak harus. Harus tak dapat pahala. Travel yang biasa ni harus tak ada pahala apa. Tapi kalau dia niat, kenapa nak pergi ke tempat-tempat yang cantik tuan-tuan? Kerana nak melihat keindahan dan keagungan Allah, dapat pahala sunat. Tu. Maka haram tak boleh jamak qasar, tak sunat dia azan, tak sunat dia sembahyang sunat musafir, tak sunat. Kenapa? Kerana travel itu travel yang haram. Langkah demi langkah direkodkan haram. Dah lah sampai tu membawang pula haram pula. 2-3 kali haram. Jalan pun haram, pergi pula membawang setengah jam, haram. Setengah jam tu sedikit sangat. Dia membawang tak cukup setengah jam. 2 jam tu tak rasa sekejap saja. Tak cukup lagi ni, duduk nak lagi ni, dia kata. Baru 2 jam. Balik pula direkodkan pula. Dia panggil safar jadi safar baru, safar yang haram. Pergi, balik 2 kali. Dia panggil safar, pergi itu satu perjalanan, balik pula satu perjalanan, direkodkan haram, 2 kali haram. Habis. Jadi kita boleh amal. Satu lagi nak jelasan ni. Tadi kata ada 3 komponen dah. Niat. Yang keduanya azan. Azan. Satu solat musafir. Solat musafir. Kalau niat saja tak ada azan dengan solat musafir, dapat tak? Okey. Tak apa. Maknanya kita tak ambil 2 peluang. Offer ni dia ada offer berbeza. Ketika kita nak musafir, dia ada offer beberapa tawaran sunat. Pertamanya ialah sembahyang sunat, yang kedua ialah azan, yang ketiga ialah doa. Dia ada doa yang musafir. Tapi kita tak ambil peluang offer 3 ni, kita tak ambil. Kita ambil apa? Kita ambil satu je, niat musafir itu. Kita betulkan niat, tak apa. Dah dapat pahala besar dah. Paling penting sekali lah betulkan niat musafir. Kenapa? Kerana kita musafir ni lama, nak pahala besar. Lebih besar daripada offer tadi. Sebab musafir ni lama. Kalau musafir sekejap pun, maksudnya kita dapat diri musafir. Kita nak diri pahala musafir itu. Baik. Kadang-kadang kita tak terbiasa dengan ibadat ni tuan-tuan. Sebab tu dia nak latih. Tak terbiasa dengan ibadat. Kita tak terlupa. Nak balik kampung terlupa nak niat. Kenapa ni? Nak gimana balik kampung tu? Buat apa? Kalau buat apa tu dia dah niat nak ziarah saudara mara, betul dah tu. Nak ziarah saudara mara, kira sunat lah. Sunat ziarah. Kalau dia terlintas nak ziarah, kira okey dah. Tak perlu sahaja aku. Cuma nak cantik lagi lah. Bagi confirm. Oh memang confirm betul dah. Dia ada niat dah. Sahaja aku musafir. Tapi kaitannya dengan belakang lalu. Mesti ya. Okay. Balik kampung saja. Tapi kalau dia kata balik kampung ziarah sunat, tak ada kaitan dah. Sunat itu kerana Allah lah. Walaupun dia tersebut kerana Allah, dapat pahala. Cuma kerana Allah ni sunat tambah. Ziarah sunat itu dah dapat pahala, tapi kerana Allah itu tambahan pahala dia, tambahan sunat. Habis. Baik ya, jika sembahyang itu sembahyang sunat mutlak, sunat sahaja, memadai qasar sahaja. Sunat mutlak ini sunat sahaja. Sunat mutlak ni sunat yang tidak ada kaitan. Memadai qasar sahaja, memadai ada qasar. Apa nak qasar? Sahaja aku sembahyang, tu je. Tak terlintas sunat, tak terlintas nama mutlak, sah sembahyang. Cuma sunat kita terlintas 2 lagi, iaitu sunat dan mutlak. Apa makna qasar sahaja ni? Ingat mengerjakan sembahyang, tiada ta'arruf dan tiada ta'ayyun. Tiada ta'arruf sunat dan tiada ta'ayyun mutlak. Tak sebut sunat, tak sebut mutlak. Sah. Habis. Sikit lagi tuan-tuan. Kita baca satu perenggan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Juzuk yang kedua, qiyam. Juzuk yang keduanya qiyam. Baik. Qiyam ni dia mudah sahaja.
Kita baca satu perenggan dulu hari ini. Kita akan sambung bulan depan. Kedua daripada 13 juzuk. Kita baru bincang yang kedua daripada 13. Kedua daripada 13 juzuk sembahyang. Nama dia apa? Nama dia qiyam. Nama dia berdiri. Itu nama. Yang kita nak betulkan hari ini lah perbuatan tu. Yang nama berdiri macam mana perbuatan dia? Nak berdiri itu macam mana? Dinamakan berdiri betul di sisi syariat. Dan dia ada standard dia. Baik, kita tengok dulu. Yakni yang kata qiyam itu, nama berdiri itu berdiri betul. Betul tu dah kita nak sebut. Betul tu segala tulan belakang. Kena betulkan tulan belakang dia. Jangan bongkok. Betul tu, betul tulang belakang tu bagi mereka yang mampu, yang boleh berdiri, yang mampu. Ni kita bincang orang yang normal, orang yang mampu. Tak mampu tak apalah, boleh duduk. Tak menjadi isu dah yang tu. Okey, cara dia dengan ni dia panggil bab taswir. Macam mana nak betul tu, betul tulang belakang tu? Dengan menegakkan. Menegak ni mana? Meluruskan. Tu betul tu. Kita luruskan belakangnya, belakang seseorang. Kita kena luruskan belakang kita. Jangan kita bongkok. Cara nak luruskan tak menjadi isu. Buat macam mana pun tak apa, asalkan lurus. Tu dia kata meskipun bersandar kepada dinding. Walaupun nak lurus tu, kalau dia tak menyandar tak boleh lurus. Wajib dia menyandar. Bongkoknya dia ni ketika nak solat kena menyandar di dinding. Wajib dia kena menyandar. Kena luruskan. Cara lurus ada dua standard lah. Lurus yang sempurna, yang afdal. Yang kedua yang sah. Kita akan sebut sekejap lagi. Baik. Meskipun bersandar kepada dinding. Kita kena bersandar di dinding. Ataupun terpaksa nak luruskan tulang belakang kita, terpaksa orang lain tolong pegang. Kena tolong pegang. Kalaulah ada orang boleh tolong pegang ketika kita nak sembahyang, wajib kita kena buat. Maka wajib dia tolong pegang kita ketika kita nak solat. Kalau tidak, dia bongkok. Kalaulah bongkok tua yang tak boleh buat apa, itu isu lain. Ini ni isu dia mampu, bukan tak mampu. Dia mampu berdiri betul, yakni meluruskan tulang belakang dia. Mampu? Ya, mampu. Walaupun mampu itu kena dibantu oleh orang, ya, dikira mampu. Kalau tak ada orang, kita tak mampulah. Tu dia kena tahu kadar kemampuan dia tu. Jangan tanya, lepas tu tak ada orang, ustaz nak buat macam mana? Tak ada orang, tak mampulah. Tak ada siapa nak tolong pegang, tak mampu. Nak menyandar, tak ada apa tempat nak menyandar. Contoh. Maka dikira tak mampu. Ini kita bincang kalau dia mampu meluruskan, membetulkan tulang belakang dia, wajib dia betulkan. Baik, settle. Itu saja. Sekiranya seorang berdiri dengan keadaan membongkok. Ni kita nak bincang tuan-puan. Ada dua standard qiyam di dalam sistem sembahyang mazhab kita. Pertamanya dipanggil qiyam yang afdal, yang akmal, yang terbaik. Yang kita nak buat ni, yang kita nak tahu, yang kita buat ni rupanya inilah yang terbaik. Ada qiyam yang dia panggil aqallul qiyam, qiyam yang level sah saja, tak dapat pahala afdal. Iaitu dia qiyam macam nak bongkok, tapi sah sembahyang dia. Dinamakan qiyam di sisi syariat, cuma standardnya standard biasa, bukan standard terbaik. Sekiranya seorang berdiri, cara berdiri dia dengan keadaan membongkok. Bongkoknya, dia punya bongkok dia ni hampir dekat macam orang rokok. Seolah-olah level rokok dengan level kian sama. Kita tengok lagi apa dia punya hukum dia. Padahal ia boleh berdiri betul, sama
Hampir itu dengan mana sama standard ataupun level antara rokok dengan qiyam. Sedangkan pada hari ni, sedangkan ia orang yang bongkok tu, lebih sangat bongkok dia, boleh berdiri betul. Dia boleh berdiri betul, sama ada betul-betul yang terbaik atau betul level yang biasa. Dia boleh buat. Jawab dia, kalau dia boleh buat tapi dia sama dengan rokok, tiadalah dinamakan berdiri dan tidak sah sembahyangnya, tak sah sembahyang. Baik, macam mana tuan-puan isu dia? Okey. Sembahyang, saya tunjuk sekali lagi tuan-puan, ni kita dah tahu dah, cuma saya tunjuk untuk ulangan saja. Baik, standard pertama dulu. Isu dia ni macam mana? Kita kena faham dia punya standard, baru kita faham isu dia. Yang tidak sah ni, yang hampir dengan makna apa? Dia kata hampir macam. Hampir dengan makna sama standard. Standard yang pertama dipanggil standard yang akmal, yang afdal, yang terbaik. Ni qiyam yang terbaik macam kita buat. Tulang belakang luruskan tuan-puan, lurus. Ni tulang belakang, betulkan tulang belakang. Bukan bokok macam tu dah. Bukan macam orang tahan kecil ni, tahan nak terbegok. Tu bongkok macam tu bukan, tapi dia lurus. Lurus dia. Cuma itu pandangan mata tu memang itu lain lah. Kita nak cerita yang qiyam dulu. Sunatlah kita tunduk. Itu tunduk mata. Tapi nak cerita lurus badan. Okey. Yang afdal ada dua. Pertamanya ialah dari sudut lurus badan, betulkan, afdal. Yang keduanya dari sudut buka. Macam mana sistem yang terbaik ataupun yang afdal, kita punya jarak kaki kita. Jarak kaki kita sekadar sejengkal yang terbaik. Lebih daripada tu sampai lebih, dia panggil selagi luar, lebih daripada sejengkal tak makruh lagi. Makruh sekiranya dibuka luas. Sekadar 2 jengkal pun okey lagi. Dibuka luas, tekankan. Ni sembahyang terkangkan dia panggil. Ni makruh. Ni sembahyang tekankan, dia buka luas sangat. Biasanya dia nak sama tumit lah. Sama nak tumit dengan kawan. Kawan duk lagi. Lagi sama. Luat lagi kawan. Tu tekankan dia tu. Kawan pun tak sporting. Dia ingat betulkan soft. Kan betulkan soft, samakan tumit. Nak kena sama tumit dengan kawan ni. Tu dia himpit kawan tu. Kawan apa lagi, dia kata haji himpit dia, kawan lari. Jadi makruh tuan-tuan. Yang afdalnya sekadar sejengkal ataupun 2 jengkal okey lagi. Sejengkal atau 2 jengkal. Sejengkal atau 2 jengkal boleh lagi. Mana tak makruh. Jadi sejengkal atau 2 jengkal yang terbaik. Okey. 2 sunat. Buka, cara buka langkah, ataupun buka kita punya kaki kita dan lurus. Ini standard pertama. Ini terbaik yang kita buat. Yang kedua, ini standard kedua yang tuan-tuan mungkin jarang-jarang biasa dengar, iaitu dia panggil standard sah qiyam. Dalam bahasa akademik dia panggil aqallul qiyam. Sekurang-kurang sah qiyam. Mana dia? Level dia ialah atas saja. Dia border dia atas daripada sekurang-kurang rokok. Perbezaan dia tuan-puan, dia kedudukan dia, bongkok kita atas daripada rokok. Okey, kita tengok rokok dulu. Rokok ni tak akan belajar ke datang, tapi nak cerita sebab dia beza dengan rokok sikit je. Dia berada di atas. Okey, ni rokok. Ni level sekurang-kurang rokok. Ni level sekurang-kurang rokok. Okey, rokok ada 2 standard. Rokok terbaik sama 90 darjah punggung dengan kepala sama. Itu dipanggil rokok yang terbaik, rokok yang afdal. Rokok yang level yang kedua ialah sekurang-kurang sah rokok. Macam mana? 2 tangan dia ni sampai ke 2 kepala lutut. Ni sampai. Walaupun dia tak letak. Kalau dia letak sampai 2 kepala lutut, maka ini dipanggil level sian sah rokok. Ni sah rokok. Kalau tak sampai, ni tak sampai. Ni dah atas dah. Ini dia panggil apa? Dia bukan rokok. Kalau macam tu rokok, walaupun tak cantik, rokok dia. Ni bukan orang sakit, ni orang yang biasa macam kita. Tapi dia saja rokok yang standard biasa. Ini je rokok dia. Patutnya macam tu. Jangan terlebih, tu makruh.
Kita tak akan level. Akan datang kita akan belajar level rokok. Ada rokok yang makruh, ada yang haram, ada yang afdal, ada yang sah. Yang sah macam ni. Yang ni sunat, tak buat pun tak apa. Ni sunat, dua tangan sunat kita letakkan di dua kepala lutut. Bagi orang tak nak pahala, lepas. Kenapa lepas tu? Dah banyak dah pahala. Banyak pahala, banyak sangat dia kata. Dia lepas. Macam hantu. Ada jin di jalan je ni. Hantu-hantu. Baik, mana level qiyam? Kita nak tengok qiyam. Okey, qiyam ni tuan-puan, sah qiyam atas daripada level sekurang-kurang rokok. Ingat, rokok macam ni sah, qadar sah, qiyam atas. Tak sampai dah. Ni, kalau kita letak dua tangan kita sampai di paha. Ni kepala lutut kat sini. Inilah qiyam. Atas sikit je. Ni qiyam. Kalau betul-betul macam ni, ni betul-betul sampai, ini dia panggil rokok. Atas sikit tak sampai dah. Ini qiyam. Ini qiyam. Jadi boleh qiyam macam ni. Allahu Akbar. Gaya baru. Gaya apa tu? Gaya game TikTok. Mana kawan TikTok tak ada gini. Sah. Tapi tak dapat pahala afdal. Tapi yang sini tak sah. Ini sama level dengan rokok. Ni dia qiyam macam mana? Ni Allahu Akbar, qiyam dia. Sampai tak? Sampai. Ini dia sama level dengan rokok, maka tidak sah. Ini hampir dengan makna sama standard. Habis, settle. Kalaulah tak mampu, itu lain. Yang kita tengok ni bongkok tua ni, umur 100 tahun. Semayang bongkok umur 100 tahun. Itu pasal tak mampu. Ni kita bincang kita yang mampu. Tak mampu boleh semayang macam mana pun. Sebaliknya, jika ia memang bongkok, ni sebalik tak mampu. Memang bongkok dengan sebab tua. Tuan guru saya tuan-puan, umur 117, umur 107 tahun. Waktu dia nak meninggal tu bongkok, tapi kuat. Memang kuat. Menyangkul, menebak exercise dia memang rutin. Pagi dia antara rutin dia jaga 8.30 ke pukul 9, itu dia berada di luar. Ni orang sihat tuan-puan. Dia nak nilai cahaya matahari ketika tu. Ada apa nama ni, terbaik. Jadi lepas daripada duha baru dia naik rumah. Cuma sehat, bongkok tak boleh buat apa. Dia bongkok. Memang jalan macam tu. Bongkok tua. Tapi dia boleh lah panggung juga, cuma tak lurus lah dekat nak meninggal tu. Tapi dia kuat. Memang dia punya idea paling kuat dia lah. Dia tak ada penyakit apa pun. Penyakit memang tak ada apa. Mati orang panggil sampai masa dia rebah petang tu jatuh, besok meninggal. Tak ada penyakit apa pun. Kerana memang nak mati. Orang tanya mana tu guru jatuh? Orang jatuh pasal dia nak mati. Kalau tidak tak matilah. Tak kena mati belum diri. Memang dia tak ada sakit apa pun. Lepas tu indeks memori dia memang power. Kita tak boleh challenge lah. Kita ni mengajar tak banyak tanya kita. Tapi kadang-kadang terlupa nak tanya. Sambung kat mana? Dia tak tanya pun. Dia tak tanya. Memang tak tanya murid dia. Terus qala al-musannif tepat pun. Kita dah tanda kan. Kita murid kita tanda lah macam nak sambung. Dia tak tanya kita. Dan dia tak tanda. Kita tahu dia tak tanda. Kalau tanda memanglah tak payah cerita kan. Dia tak tanda pun. Tutup aja. Terus dia buka balik tepat. Tu punya memori dia ingat. Sampai dia nak meninggal. Yang meninggal umur 107. Makcik isteri dia kami panggil makcik. Umur 50 lebih tu. Tak sampai 60 kita dekat 60. Kita dekat 60 tua dah. Dia nisbah dia muda lah. Dah umur dia 1 lebih. Isteri dia baru dekat 60. Muda lah. Kami selalu duk kacau. Tok Guru, isteri muda Tok Guru. Lepas tu Tok Guru dia dekat nak meninggal tak tidur malam. Malam tak tidur. Dia menulis malam. Waktu banyak kitab dia. Risalah kecil dia. Banyak. Berpuluh risalah kecil dia. Dia tulis. Kitab kita duk baca selama 9 tebal tu. Yang kitab tebal. Kecil dia. Dia hampir 2-3 tak ingat sebab saya pun sekejap aja dengan dia. Dia punya habit tak tidur malam tu. Dia akan tidur lepas duha. Kacau anak murid kacau. Tok Guru, macam mana tak tidur malam ni? Bini muda ni. Dia kata tengah hari aku tidur. Dia kata tidur tengah hari. Kami duk kacau lah.
Makcik muda lagi. Habis. Jika ia memang bongkok dengan sebab tua atau sebagainya, atau sakit, sama juga sebab sakit, bukan tua, bongkok dengan sebab sakit, wajiblah ia berdiri seperti itu. Wajib dia berdiri macam dia bongkok tu lah. Nak buat macam mana? Tak boleh betul, jangan betulkan dia, mudarat. Dah kawan bongkok nak perbetul dia. Nak minta orang tolong, baik tolong perbetul. Dah kawan bongkok dah, mana boleh perbetul dia, mudarat dia haram. Tak boleh. Dan ketika rokok tambah bongkok lagi. Ketika rokok kena berendahlah sikit. Habis. Sekiranya ia musalli tadi, ia yang sembahyang tadi lemah daripada berdiri. Ni isu biasalah. Nabi suruh perenggan ni, perenggan akan datang kita sambung. Yang ni tak boleh berdiri, mudah saja. Hendaklah ia sembahyang duduk. Sembahyang duduk lah. Nak duduk macam mana? Duduk yang afdal ni lah duduk macam kita duduk tahiyat awal. Itu duduk yang afdal. Bagaimana cara yang boleh? Duduk cara yang dia boleh. Boleh duduk tawarruk cara tahiyat akhir. Boleh duduk tahiyat awal, boleh cara tahiyat awal. Ataupun tak boleh duduk tahiyat awal, tak boleh duduk tawarruk, kena duduk atas kerusi. Duduk atas kerusi. Tapi kalau dia boleh duduk bawah, tak boleh duduk atas kerusi. Kena duduk bawah. Tu bagaimana cara yang boleh? Duduk secara iftirash. Lebih baik, ini lebih afdal daripada duduk secara tawarruk, secara tahiyat akhir. Duduk tahiyat awal tu, itu cara yang terbaik. Cuma saya nak sebelum break tuan-puan, perenggan bawah tu kita akan sambung bulan depan. Sekiranya ia lemah juga daripada duduk tu, kita akan sambung bulan depan. Pendetailan dia tu kita sambung bulan depan, macam mana sembahyang atas kerusi bulan depan. Ya. Tapak kaki itu lebih afdal. Kaki afdal ni bukan kaki sah. Sah dia hantam kat mana sah. Yang afdalnya ialah tapak kaki. Sunat ni sunat tapak kaki dengan ibu jari dia. Afdalnya segala ibu kaki dia dan ibu jari dia ni menghadap straight ke arah kiblat. Jangan sengit. Hadap straight ke arah kiblat. Ni kaki dia, jangan buat macam tu. Jangan kaki kangkang macam tu. Dahlah kangkang, kaki dengan kaki pun dia kangkang. Macam tu kaki dia. Belah kanan satu, belah kiri satu. Kiblat duk alas tu. Tak sunat, tak dapat pahala sunat. Yang sunatnya ialah kaki kita ni hadap betul ke arah kiblat. Begitu juga akan datang kita akan belajar sunat ketika tata cara sujud. Dia ada hampir 5 perkara sunat. Kita akan combinekan. 5 perkara sunat ketika sujud. Antaranya apa? Antaranya kita meletakkan kedua tangan kita, kita hampar kedua tangan kita. Jangan macam tu. Jangan buat style penumbuk tu. Kena hamparkan. Satu hampar. Yang kedua, renggankan. Sunat yang kedua, renggankan. Yang ketiga, arahkan semua hujung-hujung jari ke arah kiblat. Jangan sengit. Adakah dia hampar juga, dia renggang juga tapi sengit. Sengit macam tu. Biasanya sengit ni kepik ni. Sayap kiri kanan dia masuk ke dalam. Tu tak boleh. Perempuan dia sunatlah kepik, tapi kepik je, bukan dah kiri kanan. Sunat ke depan. Kenapa? Kata ulama dalam kitab Iqna ataupun dalam kitab Bajuri Ibn Qasim, supaya kesemuanya jari kita menghadap kiblat. Jari kita ini, dia hak dia kena beri, tunaikan hak dia. Dia nak menghadap semua arah kiblat. Ni, hadapkan arah kiblat. Dia punya jari-jari kita. Baik, settle. Kita akan sambung akan datang tuan-puan. Sekira ia lemah. Baik, cuma saya nak tambah sikit saja. Sekira lemah tu maksud apa? Yang boleh duduk ni, ini pun kadang-kadang orang kita terkeliru. Dia boleh tapi tiba-tiba dia pergi duduk tu. Bawa kerusi di rumah lagi, pikul. Boleh berdiri sekejap nak takbir. Tiba-tiba terus duduk. Takbir boleh tak berdiri sekejap? Boleh. Wajib dia berdiri kadar kemampuan dia 1 minit. Dia boleh tak berdiri 1 minit? Boleh. Maka dia wajib tunaikan. Kerana berdiri inilah rukun. Kadar kemampuan dia seminit. Apabila dia sampai sakit dia tak mampu, ketika tu boleh duduk.
Duduk tu tuan-tuan puan, bukan duduk selama-lama. Kadar mana dia boleh duduk, dibenarkan duduk. Kadar sakit dia, tiba-tiba 2 minit hilang sakit dia, wajib berdiri pula. Tak kira lah rakaat pertama lagi ataupun rakaat kedua. Contohnya rakaat pertama ni duduk semua. Naik rakaat kedua dah berasa okey dah, pening dia ni, ataupun sakit dia, wajib dia berdiri segera. Dalam rakaat maknanya dia ada berdiri, dia ada duduk, dia ada berdiri, dia ada duduk. Itu kena faham maksud mampu dan tak mampu itu. Mampu ini kadar kemampuan dia ini, iaitu ukuran dia macam mana. Kalaulah dia meneruskan sakit dia boleh menjejaskan khusyuk, itu dipanggil tak mampu. Itu saja ukuran tak mampu. Kadar mana kita boleh duduk ni, kadar ni kita dibenarkan duduk lepas takbir Allahu Akbar. Nak duduk ke nak berdiri ni, mampu tak? Mampu, wajib. Tak mampu, boleh dibenarkan. Macam mana kira tak mampu? Tak mampu ukuran dia, kalaulah dia nak teruskan, boleh menjejaskan khusyuk tentang sembahyang. Tak diambil kira tentang diri dia yang sebenar. Diri dia sebenar tak pernah khusyuk pun, tak apa. Dikira juga, kalau sakit aku ni duduk tahan ni, boleh menghilangkan khusyuk, dibenarkan duduk. Tak perlu sakit teruk pun, dah dibenarkan duduk. Itu kadar ukuran dibenarkan duduk, kena tahu kadar dia. Ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang tidak bertajuk. Dia akan lupa. Betul. Maksudnya boleh dia lupa takbir boleh. Kalau tak, ini vertigo macam Datuk kata. Kalau orang biasa pun dia pening, biasa je. Dia lepas dia takbir, okey, nak kadar untuk dibenarkan duduk. Kadar dia, kalaulah dia boleh lagi, sebab vertigo tak datang lagi, belum datang lagi, okey, dia boleh. Biasanya semasa imam baca surat panjang. Kalau dah mula dah. Kadang-kadang imam dia tarik panjang, dia mula saja, dibenarkan duduk. Jangan bagi pening dulu. Jangan pening dulu. Pening dulu memang duduk terus. Memang kita bukan duduk terduduk. Tak perlu duduk dulu. Boleh duduk. Dia afdal tahiyat awal. Duduk dalam tahiyat awal afdalnya. Kalau nak duduk tahiyat akhir pun boleh, makruh. Nak duduk bersila pun boleh. Nak duduk hunjur kaki pun boleh. Nak duduk macam Cina rugi pun boleh. Murabbak. Duduk banyak. Duduk Cina rugi, duduk bersila, duduk hunjur kaki depan, duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir. 5 jenis duduk. Nanti kita akan bicarakan datang. Tu. Duduk 5 jenis. Yang afdalnya ialah duduk tahiyat awal. Tu afdal. Lepas tu iman, dia kena tahu etika jadi imam. Kita akan sambung kita akan sambung atau nanti ingat sekiranya tu. Etika jadi imam, dia kena sunat iman meringkaskan. Jangan panjang, makruh dia panjang. Tak dibenarkan panjang. Bacaan ringkas, yang sunat pun sekat 3 je. Tak boleh. 4, 5 makruh. Tapi kita tak apa. Kita ni 4, 5 tetap sunat. Jangan ketinggalan jauh je. Tapi kalau imam, dia hanya dibenarkan 3 kali bacaan sunat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 3 sunat. Sunat pertama afdal 2, afdal 3. 4 tak naik afdal, terus makruh kalau dia imam. Begitu juga bacaan surah. Surah sunat pertengahan, bukan ringkas sangat. Jangan qul wallah asyik, qul wallah inna ataina, qul wallah inna ataina. Boleh yang tu pun. Nak cerita ada lagi surah lain pun yang boleh baca, yang sederhana. Yang sederhana. Sederhana ni dia kira level juga. Level jemaah kita. Kalau jemaah bagi orang yang ahli komando dia agama, bagi dia separuh surah tu biasa lagi bagi dia. Tak apalah yang tu. Ni kita level kita. Level kita ni pertengahan bagi kita. Iqra' boleh lagi bagi kita tu. Tapi Iqra' tu dah bagi kita tu lebih dah tu. Lebih dah. Maksudnya jangan lebih daripada Iqra'. Ataupun wadduha. Wadduha tu sedek biasa. Boleh baca wadduha. Jangan tarik surah Baqarah dua line. Memang pening kita. Tak payah tego jadi bertego. Jangan tanya orang bertego. Sehat pun. Dia pening, dia jam bila tu iman ni nak panjang nak ni. Dia tu iman lain. Iman kalau dia semayang seorang diri,
memang afdal panjang. Tapi kalau dia jadi imam, afdal sederhana. Sama juga dengan sujud terakhir, tak dibenarkan. Ada orang imam sujud terakhir dia sujud lama. Dia doa seorang diri boleh. Ketika dia jadi imam, tak boleh nak doa panjang. Hanya 3 saja. Melainkan ada sebab boleh. Melainkan jemaah dia kena semua. Dia kena jemaah ni, memang geng kita ni semua kena. Memang geng kita kalau baca 3 pun boleh, 7 pun boleh, 9 pun boleh, 11 pun boleh. Dia kan sekat 11, jangan bedah sampai 12 pula. Sekat 11 saja. 12 harus balik. Dia afdal tu pun bacaan sekat 11. 12 harus. Tak dapat pahala sunat dah. Tak rekod, tak ada pun pahala 12. Harus tak ada pahala. Boleh kalau dia kena. Maksudnya jangan ada seorang pun orang luar. Kalau ada seorang pun orang luar, dia kena ra'i. Maksud ra'i sederhana balik. Sebab mungkin orang luar yang seorang berhenti sembahyang ni, dia nak cepat. Ini Islam mera'ikan orang luar. Tapi kalau geng kita, geng regular customer semua bedah 12 pun tak apa pun ni. Tak apa. Tapi kalau orang seorang daripada kita, walaupun regular customer ni, semua ni, seorang, aku tak nak sampai 12. Pening. 11, jangan 12. Aku tak boleh. Aku 3 je. Tak boleh. Kita kena 3 je. Macam contoh biasa regular customer ni di tempat pusat pengajian lah. Macam kita orang di pondok memang kena 30 orang ni je. Tak ada orang luar pun main. Kalau 30 orang ni memang tak ada orang luar pun datang semayan, boleh baca panjang. Kita tahu ni geng-geng yang dah ahli mengaji, panjang pun tak apa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.